Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membincangkan tentang sukan petang, asal usul, sejarah, kewujudan dan kemunculannya di Malaysia. Asal usul nama petang. Perkataan petang adalah kacukan daripada perkataan Perancis iaitu Pied Tanquez yang membawa maksud kedua-dua kaki terikat, yang menggambarkan keadaan bila mana seseorang yang bermain petang tidak boleh mengangkat kaki semasa melakukan balingan. Sejarah petang. Sejarah petang telah dikesan sejak tahun 9000 sebelum Masihi apabila terdapat satu set bola batu ditemui di Turki. Selain itu, bola batu ini juga ditemui di makam-makam orang Mesir pada tahun 7000 sebelum Masihi. Sebelum dimainkan di Marseille, Perancis, sukan ini telah dimainkan oleh orang Rom dan Greek terlebih dahulu pada zaman purba. Sejarah mengenai sukan petang ini sebenarnya tidak dapat dicatat dengan tepat, namun terdapat bukti turun-temurun yang mengatakan bahawa sukan petang telah dimainkan buat pertama kali di Greek pada 2000 tahun yang lalu. Sejarah moden, sukan petang bermula pada tahun 1910 di sebuah kampung kecil di La Ciotat, Perancis. Perubahan permainan ini berpunca daripada seorang pemain handalan bernama Jules Denouer yang telah terlibat dalam kemalangan. Sukan ini kemudiannya berkembang ke semua jajahan Perancis di Afrika, Pasifik Selatan, Eropah Barat dan pada akhir dekad petang ini juga dimainkan di Eropah Timur di Asia. International Petang Federation ditubuhkan pada 1958 di Marseille. Suatu ini mempunyai seramai 600,000 ahli dan 52 negara. Kejohanan petang pertama kali dianjurkan pada 1959. Sejarah petang di Malaysia. Petang mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1987 oleh Kementerian Belia dan Sukan. Namun begitu, menjelang pertengahan tahun 1989, Profesor Diraja Engku Abdul Aziz melalui Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa telah memperkenalkan sukan ini kepada koperasi di seluruh Malaysia. Bagi menggalakkan perkembangan sukan petang di peringkat sekolah, maka pihak angkasa sendiri menganjurkan bengkel-bengkel teknik permainan petang ke sekolah-sekolah, di samping menganjurkan sukan tahunan petang sempena sambutan Hari Koperasi Sekolah peringkat negeri dan peringkat kebangsaan. Peralatan petang. Peralatan pertama yang digunakan semasa permainan petang adalah jack. Jack berbentuk bulat dan berbuat daripada kayu keras. Kedua adalah gelong. Gelong digunakan sebagai batas kaki semasa permainan petang. Ketiga adalah bag. Beg digunakan untuk mengisi, menyimpan dan membawa peralatan. Yang keempat adalah
Balls ataupun bola. Bola berbentuk bulat, diperbuat daripada besi dan berongga di dalamnya. Yang kelima adalah kain ataupun tuala kecil. Ia digunakan untuk membersihkan bol semasa permainan. Yang keenam adalah pita pengukur. Pita pengukur digunakan untuk mengukur jarak balls dari jack. Seterusnya ialah komposisi permainan sukan petang. Komposisi permainan boleh dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu single, doubles dan triples. Dalam single, satu pemain melawan satu pemain dengan setiap pemain menggunakan 3 biji bola. Dalam doubles, ialah 2 pemain melawan 2 pemain dengan setiap pemain menggunakan 3 biji bola. Dan yang ini maksudnya setiap pasukan mempunyai 6 biji bola. Dan akhirnya dalam triples ialah 3 pemain melawan 3 pemain dengan setiap pemain menggunakan 2 biji bola, dan ini juga bermaksud setiap pasukan mempunyai 6 biji bola. Teknik-teknik permainan petang. Terdapat 6 teknik-teknik, iaitu pointing leret, shooting leret, pointing half lob, shooting half lob, pointing full lob dan shooting full lob. Teknik pointing. Teknik pointing merujuk kepada tindakan pemain membaling bol untuk menjadikannya sedekat yang mungkin dengan jack. Teknik shooting untuk mengetuk bol pihak lawan keluar dan membuka jalan untuk lontaran yang memudahkan untuk dibaling dekat dengan jack. Pemain perlu menyasarkan bol ke arah bol pihak lawan dengan balingan yang kuat bagi mengeluarkan bol tersebut. Balingan leret. Balingan rolling melibatkan pemain menggolekkan bol sepanjang jalan dari bulatan ke arah jack. Balingan leret lazimnya dilakukan dengan pemain membengkokkan pinggang atau lutut mereka. Leret pointing. Leret shooting. Balingan separuh lob ataupun half lob. Balingan ini melibatkan pemain membaling bol dengan ketinggian separuh, iaitu tinggi orang, supaya ia mendarat di antara bulatan dan jack dengan tujuan membolehkan bol bergolek ke arah jack dengan jarak yang sedikit apabila mendarat di tanah. Half lob pointing. Half lob shooting. Baringan lob tinggi ataupun full lob. Ini adalah yang terakhir daripada 3 kaedah baringan utama dan ia adalah yang paling sukar. Lob tinggi melibatkan pemain membaling bol supaya ia bergerak dalam lekuk tinggi dan mendarat berhampiran dengan jack tanpa berguling apabila mendarat. Lob tinggi selalunya memerlukan balingan yang tinggi dan permukaan gelanggang yang kasar agar ia dapat dilaksanakan dengan betul. Bol yang dibaling jarang berhenti di tempat ia mendarat, selalunya bergolek sekurang-kurangnya jarak sedikit selepas ia menyentuh tanah. Walau bagaimanapun, ini adalah salah satu kaedah terbaik kerana ia membolehkan pemain mendapatkan bol sedekat mungkin dengan jack. Full lob pointing. Full lob shooting. Undang-undang petang, tata cara dan peranan arbiter.
Kriteria bola yang diluluskan. Yang pertama, bola mestilah diperbuat daripada logam. Yang kedua, garis pusat bola mestilah antara 7.05 cm minimum hingga 8.0 cm maksimum. Berat bola mestilah antara 650 gram minimum hingga 800 gram maksimum. Tanda pengeluar dan berat hendaklah tertera di atas bola dan sentiasa dapat dilihat dengan jelas. Yang keempat, bola sama sekali tidak boleh dibuat sebarang bentuk pengubahsuaian ke atasnya selepas pengeluarannya. Jet yang diluluskan. Jet yang diluluskan diperbuat daripada kayu atau bahan sintetik yang mempunyai tanda pengeluar dan diperakui oleh FIPJP. Garis pusatnya mestilah antara 25mm hingga 35mm maksimum. Jet boleh diwarnakan dengan apa-apa warna yang boleh memudahkannya untuk dilihat. Lesen. Lesen hendaklah mematuhi peraturan pentadbiran FIPJP. Khasnya hendaklah menunjukkan gambar ahli yang terbaru, dicop dan ditandatangani oleh ahli berkenaan. Sebelum perlawanan dimulakan, tiap-tiap pemain perlu menunjukkan permitnya. Pengadil dan pihak lawan juga boleh meminta pemain menunjukkan lesen masing-masing, kecuali jika lesen-lesen tersebut disimpan oleh pihak penganjur. Tata cara permainan. Peraturan gelanggang. Gelanggang permainan hendaklah mempunyai ukuran minima 4 meter lebar dan 15 meter panjang. Permainan ini dimainkan sehingga 13 mata. Walau bagaimanapun dalam acara liga dan pusingan kelayakan, mata penamat boleh ditetapkan kepada 11 mata. Jarak sah untuk lontaran jack. Yang pertama adalah 4 meter hingga 8 meter bagi kanak-kanak, 5 meter hingga 9 meter bagi remaja dan 6 meter hingga 10 meter bagi dewasa. Syarat lontaran jet yang sah. Jika jet dilontar ditahan oleh objek bergerak, maka ianya adalah tidak sah dan tidak dikira sebagai satu lontaran. Setiap kali jet dilontar, kedua-duanya pasukan hendaklah menerimanya sebagai sah dahulu atau pengadil membenarkannya barulah memulakan permainan. Jack mati. Yang pertama adalah kedudukan jack telah tidak dapat dilihat atau terhalang walaupun masih dalam kawasan permainan. Yang kedua, kawasan berair di mana jack boleh terapung dan bergerak dengan bebas. Yang ketiga, apabila jack yang beralih tempat tidak dapat dijumpai selepas mencarinya selama 5 minit. Yang keempat, apabila ada kawasan larangan antara jack dengan bulatan. Dan kelima, kurang atau lebih daripada jarak yang ditetapkan. Tingkah laku pemain dan penonton semasa permainan berlangsung. Yang pertama, pemain dan penonton perlu senyap. Yang kedua, tidak boleh berjalan atau membuat sesuatu yang boleh mengganggu pemain. Yang ketiga, hanya ahli pasukan sahaja yang boleh berdiri di antara kedudukan jack dengan bulatan. Yang keempat, pasukan lawan mestilah sentiasa berada di sebelah luar atau belakang pemain. Yang kelima, gagal mematuhi peraturan tersebut boleh dikenakan denda digantung daripada pertandingan. Melontar bola pertama dan seterusnya. Bola pertama bagi tiap-tiap 1N akan dilontar oleh pemain bagi pasukan yang memenangi lambungan shilling atau pasukan yang memenangi N sebelumnya. Pemain dilarang menggunakan apa-apa objek yang boleh membantunya melemparkan bolanya atau membuat tanda atau garisan di atas gelanggang yang membantunya menempatkan bola yang dibalingnya. Hanya satu biji bola saja yang boleh dibaling dalam satu-satu masa. Apabila bola telah dibaling, ianya tidak boleh dibaling semula. Walau bagaimanapun, ianya boleh dibaling semula jika bola tersebut dihentikan secara tidak sengaja oleh bola atau jet dari gelanggang bersebelahan, binatang atau apa-apa objek bergerak yang lain. Bola dan jet tidak boleh dilecehkan atau diminyakkan. Dan bola pertama telah dilontarkan keluar daripada kawasan permainan, pemain pasukan lawan akan diberi giliran melontar bolanya. Bola akan dilontarkan secara bergilir-gilir.
Bola amati. Yang pertama, mana-mana bola yang dilontar melepasi kawasan larangan atau garisan bola amati dikira batal. Yang kedua, bergolek dan memasuki semula kawasan permainan. Bola tersebut hendaklah dikeluarkan dengan serta-merta daripada kawasan permainan. Yang ketiga, bola telah mati hendaklah dengan serta-merta dikeluarkan daripada kawasan permainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Faradiba binti Hamid, kad matrik di 2021109942. Bagi video kali ini, saya akan menerangkan tentang peranan-peranan arbiter dalam pertandingan pentang. Peraturan bagi arbiter pentang. Arbiter yang mengendalikan permainan perlulah bertaliah dan mempunyai lesen. Arbiter perlulah memastikan peralatan yang ingin digunakan untuk mengendali adalah mencukupi. Arbiter perlulah memastikan bilangan pemain adalah mencukupi sebelum memulakan permainan. Bagi menentukan pemain yang akan memulakan permainan, arbiter akan membuat lambungan duk shilling. Pemain akan membuat pilihan, kemudian shilling yang akan dilambung dan pilihan yang terdapat di atas tangan arbiter akan memulakan permainan. Setiap keputusan yang dilakukan atau diberikan oleh arbiter adalah muktamad. Keputusan yang diberikan oleh arbiter adalah berdasarkan perbincangan bersama juri. Arbiter boleh memberhentikan permainan dan memberikan kad sebagai amaran kepada pemain. Sekiranya kedua-dua kumpulan telah melakukan semua lontaran dan bola tidak dapat ditentukan, arbiter akan datang untuk mengukur dan membantu menentukan jarak antara bola dan jack yang paling dekat. Bola yang telah dilontar dan sedang dikira oleh arbiter tidak boleh diambil atau digerakkan oleh mana-mana pemain. Jika terdapat pemain yang menggerakkan bola, markah kumpulan mereka akan ditolak. Pemain boleh mengajukan masalah mereka ke arbiter sebelum tamat masa permainan. Arbiter tidak boleh mengalihkan sebarang halangan ketika mengukur. Sekiranya pihak lawan tidak hadir, arbiter boleh memberikan mata kepada pihak lawan. Arbiter boleh memberikan 3 jenis kad kepada pemain, iaitu kad kuning, kad jingga dan kad merah. Hello semua, pada hari ini saya akan menerangkan apakah kebaikan permainan petang kepada kita semua. Antara kebaikan permainan petang ialah: yang pertama, kita dapat menguasai pelbagai teknik jenis balikan bola iaitu half loop, full loop dan rolling. Yang kedua, kita akan menjadi seorang pemain ataupun pemerhati yang baik. Hal ini kerana semasa permainan petang dijalankan, kita akan memerhati dan menganalisis situasi permainan, fizikal dan emosi rakan sepasukan ataupun pihak lawan untuk merancang strategi permainan. Bukan itu sahaja, kita akan menggalakkan perkembangan minda kita juga. Yang ketiga, kita dapat mengenali bahasa tubuh badan dengan lebih baik. Hal ini kerana semasa bermain permainan petang, kita akan menganalisis tenaga untuk digunakan. Misalnya, kita akan menggunakan tenaga untuk membaling bola supaya menghampiri bola jack. Yang keempat, permainan petang boleh menggalakkan semangat berpasukan.
Semangat perpasukan ini boleh dilihat semasa acara double ataupun triple. Semasa acara ini, pemain akan berbincang dengan pasukan untuk merancang strategi untuk memenangi pertandingan. Yang kelima, permainan petang juga dapat mengeratkan hubungan antara rakan sepasukan. Hal ini kerana kita tidak mengenali latar belakang seseorang itu dalam permainan petang ini.